zakah wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dibinakan pekerjaan Islam itu, didirikan Islam itu di atas 5 perkara. 5 perkara inilah yang dikatakan tiang, 5 perkara inilah dikatakan tunjang yang nak memperkukuhkan bangunan yang namanya Islam tadi. Jadi untuk meneguhkan Islam di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam masyarakat kita, hendaklah kita pastikan tertegaknya, terdirinya 5 tunjang, 5 tiang tadi. Dan diri tiang-tiang tu sendiri mestilah mantap, mestilah kuat, mestilah teguh, mestilah berkualiti. Contohnya tadi kita kata as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Jadi solat ni sendiri mesti solat yang berkualiti. Kerana solat ni diserupakan seperti tiang. Kalau kita nak buat bangunan, ada tiang tapi tiangnya lapuk, tiangnya buruk, tiangnya maknanya tidak mengikut spek bancuhannya, maka tiang ni sendiri tak kuat. Tiang ni sendiri lapuk, bagaimana nak menjamin keutuhan bangunan tu sendiri? Sebab tu tak mustahil kita dengar berita orang Islam murtad, orang Islam murtad, orang semayang murtad. Tak pelik. Kenapa? Kerana tiang-tiang dia tadi tidak teguh. Barangkali tidak ada tiang langsung. Sebab tu jadi bergoyang. Islam dia bergoyang. Kadang-kadang agamanya dia jual dengan dunia. Dia sanggup gadaikan agamanya dengan dunia. Sebab apa tadi? Agamanya tidak teguh. Agamanya tidak teguh kerana tiang-tiang yang mendirikan agama tu tadi barangkali tidak ada, ataupun ada tapi tidak berkualiti. Kalau sembahyang, asalkan sembahyang. Kalau puasa, asalkan puasa. Tapi hakikat diri sembahyang puasanya tidak ada kualiti langsung, melepaskan batuk di tangga saja. Sebab tu tak jadi kuat agama dia. Jadi Allahumma salli ala Muhammad menyaksikan dibinakan pekerjaan Islam itu atas 5 perkara. Yang pertamanya, menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kena kenal Allah, barulah boleh dinafikan dengan yang selain Allah. Kena kenal Allah tu apa sifatnya, Tuhan itu apa sifatnya Tuhan. Kata ulama, pertama-tama sekali perkara yang mesti diketahui oleh setiap mukallaf di dalam urusan agama ni, yang pertama sekali mesti mengenal Tuhan ni. Itu nombor 1. Sebelum kenal solat, sebelum kenal puasa, sebelum kenal haji umrah, kena kenal Tuhan terlebih dahulu. Tapi kita terbalik, dah buat ibadat lama-lama, semayang lama, puasa lama, Tuhan tak kenal-kenal lagi. Sebab tu tak pelik orang yang solat mempertikaikan Tuhan sendiri. Tak pelik lah, dia solat puluh tahun tapi dia pertikaikan Tuhan. Kenapa jadi macam tu? Kerana dia tidak mengenal Tuhan walaupun dia sembahyang. Orang yang mengenal Tuhan akan takut dengan Tuhan, akan hormat dengan Tuhan, akan merasai kehebatan Tuhan, akan malu dengan Tuhan, akan gerun dengan Tuhan, akan patuh zahir batin dengan Tuhan. Tapi yang terjadi, dia solat, dia puasa, dia haji, dia umrah, tapi mempertikaikan Tuhan dia sendiri. Kenapa jadi macam tu? Ini akibat daripada beribadat terlebih dahulu dalam keadaan tidak mengenal Tuhan yang diibadatkan. Tu ulama kata kenal Tuhan dulu, barulah kita boleh menunaikan ibadat dengan sebenar-benar. Barulah boleh menjadi hamba yang sebenar-benar hamba. Ini mengaku hamba Tuhan tapi pertikai Tuhan macam-macam. Condemn Tuhan macam-macam, persenda kalam-kalam Tuhan macam-macam. Na'udzubillah. Tak boleh terima qada dan qadar Tuhan. Ini masalah. Bila yang nombor 1 yang diutamakan dibelakang-belakangkan, itulah jadi dia. Ulama kata nombor 1 kenal Tuhan. Kita dah kenal Tuhan, nanti-nantilah dulu. Pulun ibadat dulu, nantilah baru kenal Tuhan. Itu jadi macam tu. Tapi kalau kenal Tuhan terlebih dahulu, insya-Allah dia akan jadi orang yang sembahyang yang takut dengan Allah, yang puasa tapi takut dengan Allah, yang haji umrah tapi takut gerun dengan Allah. Waktu mengenal Tuhan itu hukumnya wajib,
Daripada kenal Tuhan itulah akan timbul rasa takwa dalam diri, malu dalam diri, merasakan kehebatan Allah Ta'ala. Itu faedah daripada mengenal Allah. Hujan ni? Alhamdulillah. Sedap tidur hujan-hujan ni. Ada yang dah terlelap ke? Kalau ada terlelap, begitu kita pakat-pakat berjemaah lah. Pakat-pakat lelap berjemaah gitu. Kami tak tidur. Surau selesa pula, ada aircon pula. Apa Allah SWT nama kapet empuk pula. Jangan main-main. Pantang letak kepala je, hilang juga. Menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi apa hukum mengenal Allah ni? Hukumnya wajib. Mengenal Allah ni hukumnya wajib, bukan sunat. Wajib. Apa maksud wajib? Tak dapat tidak, mesti. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, tua muda yang belum kenal Tuhan, wajib kenal Tuhan. Apa maksud kenal Tuhan? Kata ulama, mengenal Tuhan ni dengan makna kita mengetahui dan meyakini apakah sifat-sifat yang selayaknya dengan zat Allah. Apa sifat-sifat Tuhan yang telah dimuafakat oleh alim ulama, yang mesti kita kena tahu satu persatu. Apa dia? Kena tahu dah. Kalau ulama kata 20, kena tahu 20 tu. Tiap-tiap satu kena tahu satu persatu. Itu maksud mengenal Tuhan. Kemudian mengetahui apakah sifat yang tidak layak dengan Allah, yang dipanggil sifat-sifat mustahil bagi Tuhan. Ada berapa? Ada berapa sifat mustahil bagi Tuhan? Tak tahu. Kena belajar. Apa pula sifat yang harus bagi Tuhan? Entahlah, tak tahulah. Wajib belajar. Kalau tak nak belajar, berdosa. Kerana apa berdosa? Meninggalkan kewajipan. Sebab apa dosa? Sebab meninggalkan kewajipan. Sama seperti meninggalkan solat lah. Perkara yang wajib bila ditinggalkan, hukumnya berdosa. Hukumnya haram. Jangan kita faham minum arak aja haram, berjudi aja haram, dedah aurat aja haram. Meninggalkan perkara yang Allah wajibkan juga hukumnya haram. Kita ingatkan orang tu minum arak tu haram, berjudi haram. Kita tidak mengenal Tuhan, hukumnya haram. Sebab mengenal Tuhan tu ijma' mengatakan wajib. Mengenal sifat-sifat Tuhan tu dah ada sifat-sifat yang dah diijma'kan oleh ulama. Wajib kita tahu. Dalam kitab ni ada semua. Mengaji je lah. Mengaji je lah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Jadikan kita istiqamah belajar. Selebihnya serah pada Allah. Faham tak faham itu bukan urusan kita. Urusan kita usaha sungguh-sungguh. Betulkan niat, belajar sungguh-sungguh. Pandai tak pandai itu serah kepada Allah. Dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya Baitullah ataupun haji akan jalan. Maka nyatalah daripada rukun-rukun Islam yang telah tersebut, bahwasanya orang-orang yang tidak mengerjakan lima perkara tersebut itu, dia berkemampuan untuk mendirikan kelima-lima ni, tiba-tiba dia tidak mengerjakan. Kata ulama, mereka itu yakni orang yang tidak membuat lima-lima tadi itu, tidak ada asas dan tidak ada tunjang pada agama Islam. Ataupun orang yang meninggalkan kelima-lima ni, ataupun memilih-milih untuk mendirikan kelima-lima benda ni, dia adalah orang yang tidak memiliki tiang-tiang yang nak menyokong agama dia sendiri. Contohnya dia tak nak solat, dia tak nak puasa, sedangkan dia mukallaf. Jadi Islam yang ada pada diri dia tu tak kuat, tak teguh. Kenapa? Tak ada tiang yang nak menyokong. Jadi tak mustahil kalau runtuh agamanya.
Tidak mustahil kalau satu masa nanti bergoyang agamanya, bergoncang agamanya, runtuh agamanya. Tidak mustahil. Sebab tidak ada tiang-tiang yang menyokong agama pada diri dia sendiri. Akan runtuhlah agama di dalam rumah tangga dia. Apabila dalam rumah tangganya tidak didirikan kelima-lima benda ni. Akan runtuhlah agama dalam masyarakat kita kalau tidak didirikan 5 perkara ni. Contoh perbandingannya seperti binaan-binaan, bangunan-bangunan yang tidak ada asas dan tunjang. Samalah seperti bangunan-bangunan rumah-rumah yang nak didirikan tanpa tiang. Maka adalah bangunan ataupun binaan itu menjadi runtuh. Tak tahan lama lah bangunan tu. Boleh buat rumah, boleh dirikan rumah, tapi tak boleh bertahan lama. Barangkali kalau ditiup angin yang sepoi-sepoi pun boleh roboh. Kasih ngantuk. Pukul 5.30 tadi dia dah bangun. Ikut pergi kuliah subuh. Demikianlah menjadi runtuh agama. Jadi runtuhlah agama tadi. Na'udzubillah min zalik. Wajib mempertahankan agama. Dalam Islam ni ada 6 perkara yang besar. Dalam Islam ni ada 6 perkara besar yang wajib kita jaga. Di antara 6 perkara ni agama. Agama nombor 1. Jangan membuat benda-benda yang merosakkan agama. Jangan membuat benda-benda yang membinasakan agama. Apa maksud merosakkan agama? Melakukan maksiat. Apa maksud meruntuhkan agama? Murtad, syirik. Jadi kena jaga diri kita. Jangan merosakkan agama diri kita sendiri. Sebab agama ni nak bawa balik akhirat besok. Kita nak hidup dalam agama Islam, nak mati pun sebagai seorang yang beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wajib pertahankan agama kita. Haram keluar daripada agama Islam. Haram keluar. Siapa yang dah duduk dalam agama Islam, wajib dia mati dalam agama Islam. Tidak ada istilah kebebasan memilih agama bagi orang Islam. Tidak ada istilah memilih agama di sisi orang Islam. Orang yang bukan Islam tu ikut dia. Orang yang Islam tidak ada pilihan untuk memilih agama selain daripada Islam. Sebab tu pada hukum syaraknya, hukum jenayahnya, barang siapa yang murtad wajib dipaksa memeluk agama Islam semula. Kalau dia tak nak masuk Islam, setelah dipaksa, maka wajib dipenggal lehernya oleh pemerintah. Supaya jadi iktibar kepada orang lain yang murtad, supaya takut untuk murtad kepada Allah. Itu hukum dia. Sebab tu tak heran sekarang ni perbuatan murtad ni menjadi jadi bahkan megah. Siap isytihar lagi, siap pertontonkan yang dia tu murtad, punya bangga. Sebab apa? Tidak dilaksanakan perintah Allah. Sebab tu hukum Tuhan tu ada kelebihan yang akan menggerunkan, mengkecutkan hati-hati manusia yang menontonnya, yang melihatnya, supaya tidak melakukan perbuatan yang subur. Hebatnya hukum Allah. Kemudian Allahumma salli wa na'udzubillah min zalik. Moga Allah Ta'ala pelihara diri kita, anak bini kita, keturunan kita daripada rosak akidah ni. Amin ya rabbal alamin. Apa nak jadi kalau hidup atas dunia tapi matinya sebagai orang yang bukan Islam? Kekal dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Kita kena jaga Islam itu. Macam mana nak jaga Islam? Belajar. Nak jaga agama Islam ni bukan dengan security, bukan dengan bodyguard, tapi dengan kefahaman agama. Belajar agama. Baru kita faham apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa yang boleh cakap, apa yang tak boleh cakap, apa yang boleh diiktikadkan, apa yang tak boleh diiktikadkan dalam hati. Itu cara nak jaga Islam dan iman kita. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut. Atau ni salah satu cara lagi. Atau ni nak bagi tahu salah satu penyebab boleh rosaknya agama. Yang pertama tadi rosak agama dengan sebab tak buat. Yang kedua rosak agama dengan sebab mengingkari dengan lidahnya. Apa maksud ingkar? Lidahnya tak setuju, lidahnya tidak terima salah satu daripada 5 hukum Islam tadi.
rukun Islam tadi. Contohnya dikatakan buat apa nak semayang-semayang 5 waktu ni, bukan boleh jadi kaya pun semayang. Aku tengok kau makin semayang makin sesak aja hidup kau ni, jadi kafir lah dia dengan perkataan macam tu. Murtad lah dia, walaupun dia tidak menyembah berhala. Faham tak? Nak jadi murtad ni ada 3 cara tuan-tuan. Ada kalanya seorang tu jadi murtad dengan sebab perkataan yang keluar daripada mulutnya. Itu contoh perkataan yang memurtadkan seseorang, mempersendakan hukum-hukum Allah. Yang wajib dikatanya tidak wajib, yang haram dikatakan halal. Maka itu di antara penyebab riddahnya seseorang tu, murtadnya seseorang tu, walaupun dia tidak menyembah berhala, walaupun dia tidak mengaku, walaupun dia tidak mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Cukup dengan lidahnya mempersenda-sendakan hukum hakam Allah, murtadlah dia. Nampak tak tu? Dan jikalau dengan seloroh sekalipun. Apa maksud seloroh? Dengan gurau senda sekalipun. Dia nak bergurau aja, niat dia nak bergurau, dah hukum kata syirik juga dengan Allah. Jadi jangan buat main-main dengan agama. Jangan jadikan agama sebagai bahan lawak jenaka, jangan. Waktu pelawak tak pelawak kena belajar agama, baru dia tahu apa benda yang boleh dibuat lawak, apa benda yang tak boleh dia nak buat lawak. Sebab tu menuntut ilmu ni kewajipan atas semua lapisan. Tak peduli siapa kita, apa jawatan pangkat kita, apa hobi kita, apa kerja kita atas dunia ni. Kita artis wajib belajar agama, kita ahli sukan wajib belajar agama, kita ahli lawak jenaka kena belajar agama, kita model contohnya kena ngaji agama, pramugari, pramugara, apa lagi ikutlah. Apa? Prabu Saji. Tu apa benda pula tu? Oh, tukang masak. Prabu Saji. Ikutlah. Kena ngaji. Kena ngaji, duduk corok dapur pun kena belajar. Suami, kena mengaji wahai suami. Suami tak kisahlah kerja sendiri ke, niaga ke, beladang ke, tak peduli, kena mengaji. Daripada peringkat tertinggi, sultan, agung, menteri, VIP, datuk, datin, tan sri, macam-macam semua tu, sampailah ke bawah ni, kena mengaji agama semua, supaya kita tahu sempadan-sempadan dalam agama. Belajar agama ni bukan untuk orang baik. Jangan kalau kita perasan aku ni belajar agama sebab aku ni orang baik, salah lah tu. Belajar agama ni bukan untuk orang baik, untuk sekalian hamba Allah. Yang tahu baik tak baik tu Allah je yang tahu. Amalan kita ni Allah terima ke tidak? Nampak tak tu? Jadi belajar agama ni tak pilih bulu. Sebab tu kita kena usaha dakwah. Ajak kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, tak peduli rambut dia warna pink ke, matanya warna biru ke, pakai seluar pendek ke, seluar panjang ke, pakai skirt ke, pakai baju ketat metat ke, pakai tudung sekerat ke, tak peduli. Pakai tudung nampak jambul ke, tak peduli. Ajak mengaji. Ini salah satu kadang salah kita orang surau ni. Konon-konon kita dah duduk majlis ilmu, konon kita dah betul, dah baik dah tu. Tengok orang atas bawah, atas bawah, atas bawah. Macam nak makan orang. Macam kita dah ahli syurga dah. Jangan macam tu. Kena sayang semua, kena ajak semua, supaya semua selamat di hari kiamat besok. Bukan pilih-pilih bulu. Kau ni apa ni? Kau jangan datang surau. Aku tengok kau ni tak berubah lagi ni, pakai seluar pendek lagi ni. Nanti dah pakai seluar panjang pun datang. Bila pula dia nak pakai seluar panjang kalau dia tak ada ilmu? Sebab tu pesan untuk guru kita, dia kata jangan pilih siapa-siapa. Tolong sampaikan agama ni pada siapa pun. Jangan pandang zahirnya bagaimana. Itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Kadang-kadang kita tengok orang datang surau masjid, kadang pakaian dia tak sempurna, kita pandang atas bawah. Jadi orang jadi liar. Kawan tu 40 tahun dah memikir nak pijak tangga surau. 40 tahun mikir nak pinjak tangga surau, mikir nak pergi ke tak nak pergi ke tak nak, berlawan berperang dengan setan, dengan dunia, dengan manusia, dengan nafsu dia. Tiba-tiba hari tu dia tarik nafas panjang-panjang, dia telan air liur dia, Yun pun pergi.
Ijak je tangga surau bagi salam, siap orang surau pandang atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dia kata taubat lahum dah aku nak datang. Ada pula yang kata, oh kau baru masuk Islam tengok, inilah orang surau yang tak faham agama sebenarnya. Kita ni jadikan diri kita supaya orang jinak dengan surau. Apa keadaan dia, itu serah pada Allah. Dia pencuri ke, dia isap dadah ke, dia penzina ke, apa, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita nak sampaikan agama dalam hati dia tu. Bila dah ada agama, dah sayang dengan ilmu, insya-Allah dengan sendiri dia akan malu dengan diri dia sendiri yang melakukan maksiat. Nanti lama kelamaan dia akan tinggalkan benda tu. Dan jangan kita pula berasa hebat apabila orang tu berubah. Orang tu berubah bukan sebab kita, Allah yang ubah dia. Kita tak ada kuasa nak mengubah seseorang pun. Tugas kita menyampaikan sahaja apa yang Allah suruh sampaikan. Selebihnya serah pada Allah. Macam tu, jangan jadikan diri kita ni asbab orang liar dengan agama. Kena raikan, kena lahirkan tanda seronok bila dia datang, bila dia rapat. Lahirkan tanda seronok, jadi dia rasa dia dihargai. Orang macam tu dia nak rasa dihargai. Daripada situlah nanti dia akan rapat, dia akan istiqamah, dia akan seronok. Ini dia nak datang teringat, oi tak jadi. Tak jadi ya. Oh, taubat hari tu aku dah try 40 tahun. Ni sekali hari tu aku nak try, tiba-tiba macam tu baru aku tahu orang surau masjid ni macam mana rupa. Dah lah, taubat dah lah. Ajak dah lepas tu, tak mau dah dia. Salah siapa? Salah kita sendiri. Kita yang menjadi asbab orang liar dengan agama. Na'udzubillah min zalik. Kena raikan, ajak dia, pujuk dia, cakap dia. Nanti lama-lama dia jadi baiklah. Orang tu boleh berubah dengan asbab ilmu yang ada dalam diri dia. Bila dia belajar, dia akan nampak tak kena cara ni. Daripada situ nanti dia berubah. Jadi jangan buat selera, jangan buat gurau senda dengan agama ni. Jangan dibuat bahan lawak jenaka. Tak pasal-pasalkan tergadai Islam kita, terbatal Islam kita. Jangan main-main. Banyak benda lain lagi nak buat lawak. Bila kita ada agama, kita ada ilmu, kita tahu sempadan nak lawak macam mana, nak berjenaka macam mana, nak gurau macam mana. Kemudian bermula iman itu. Habis dah. Islam dah habis dah. Apa erti Islam kita dah faham dah. Jangan keliru dah lepas ni. Apa yang kita dah bincangkan sebelum ni, cerita pasal Islam, bukan cerita pasal iman, bukan. Cerita pasal Islam. Jadi kesimpulan, sebelum kita masuk bab iman ni, kesimpulannya, Islam itu adalah amalan yang zahir. Amalan yang boleh dipandang, dilihat dengan mata kepala. Amalan yang dilakukan oleh anggota kita, itu namanya Islam. Dia sembahyang, dia puasa, dia tutup aurat, dia mengaji, dia pergi haji, umrah, bayar zakat, itu namanya Islam. Kemudian lidahnya pula mengaku Allah Tuhan, Muhammad Rasul, yang halal dikatakan halal, yang haram lidahnya kata haram. Maka orang yang macam ni pada zahirnya Muslim, dia orang Islam. Tapi adakah dia Muslim yang beriman? Tengok dulu. Adakah dia seorang Islam yang beriman dengan Allah? Tengok dulu bagaimana. Sebab bila sebut iman, dia bukan barang luar. Iman ni barang dalam. Apa maksud iman? Ni baru nak masuk ni. Bermula iman itu, ataupun orang yang ada iman ni dipanggil mukmin. Mukmin ni orang yang beriman. Kalau Muslim tadi orang yang melakukan hukum hakam Allah, menjunjung hukum hakam Allah pada zahirnya, itu panggil Muslim, orang Islam. Jadi iman itu bermaksud apa? Percaya hati. Percaya dengan makna yakin hati, bukan ragu-ragu, bukan zon, bukan waham, bukan syak dalam hati. Percaya dengan makna yakin. Bukan percaya seperti mana kita percaya anak bini kita, percaya laki kita, percaya kawan-kawan kita. Bukan maksud percaya begitu. Percaya kepada Allah ni dengan makna yakin, sepenuh hati, tanpa sebarang keraguan dan kesangsian, tanpa sebarang pertikaian di dalam hati. Itu maksud percaya dalam bab iman ni. Setuju hati, percaya hati. Ada ulama dia terjemahkan percaya ni dengan makna hatinya setuju.
hatinya setuju. Kalau solat, hatinya setuju dengan hukum solat, setuju dengan hukum puasa, setuju dengan hukum zakat dan sebagainya. Hatinya setuju, hatinya terima, hatinya setuju, sepenuh-penuh hatinya setuju, hatinya percaya. Itu namanya iman. Itu nama beriman. Jadi iman itu percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya. Apa maksud mengaku putus ni? Tidak berbolak-balik, tidak berubah-ubah. Kalau dia yakin Allah lah Tuhan, Allah sedia kala, Allah tak ada zalim, Allah maha adil, itulah yang dipegangnya pagi, petang, siang, malam, susah, senang, sehat, sakit, untung, rugi. Mana tempat dia pergi, mana negara dia pergi, mana waktu dia berada, itulah pegangannya. Tak berganjak, tak bergoyang, tak berbolak-balik. Itu baru panggil iman. Kalau pagi lain, petang lain, waktu senang lain pegangannya, waktu sakit susah lain pegangannya pada Allah, itu tidak beriman lagi. Maknanya dia kafir lagi kalau begitu. Na'udzubillah min zalik. Dia berubah-ubah. Waktu dia diberi kesenangan, dia i'tiqad Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Waktu dia duduk dalam susah, dalam bala, doa-doa tak kabul, doa-doa tak kabul, dia dah mula ragu-ragu. Dia dah mula-mula ragu dah. Ya ke Tuhan tu tahu? Rosaklah akidah. Na'udzubillah. Sebab tu dia kena jazam yang putus. Jazam yang putus, tak boleh berubah dah. Jangan berbolak-balik hati. Di dalam hatinya jazam yang putus akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada pekerjaan agama yang diketahuikan dia pekerjaan agama dengan darurah. Dengan darurah ni mana dengan mudah. Tak perlu belajar tinggi-tinggi, tak perlu belajar lama-lama, tak perlu belajar dalam-dalam. Semua orang tahu itu adalah sebahagian daripada urusan dalam agama. Itu maksudnya urusan agama yang diketahui dengan darurah. Tak payah nak pergi Universiti Al-Azhar, tak payah nak duduk pondok 7-8 tahun. Duduk kampung pun, ceruk dapur pun boleh tahu benda tu adalah urusan dalam agama. Jadi benda-benda yang macam tu semua wajib dibenarkan sungguh-sungguh dalam hatinya, dengan tidak kena fikir dan bicara, bahkan tahu belaka tua dan muda akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Orang muda, orang tua semua tahu. Walaupun tak belajar agama, walaupun tak pergi surau masjid, dia pun tahu. Oh, sembahyang tu wajib, puasa tu wajib, zakat tu wajib, arak tu haram, judi tu haram, dedah aurat tu haram. Benda yang dah maklum, tak belajar tinggi pun tahu dah benda tu. Budak-budak pun tahu. Yang lebih hebat sekali, orang kafir pun tahu. Dia kata, Mamat, hari ni aku hari Jumaat, puasa kau tak pergi sembahyang? Dia pun tahu. Dia pun tahu. Mamat asal kau tak pergi sembahyang Jumaat ni? Kau hari Jumaat ni. Kau tengok orang semua dah pergi. Kau duduk lepak-lepak lagi. Kata dia, kau apa dah nak cakap kau orang kafir? Pula dah. Dia nasihat ni tak kira daripada siapa. Jangan tengok orang yang cakap, tengok apa yang disampaikan. Kalau betul kena terima. Kita ni kadang sifat ego kita. Orang bagi nasihat, patut kita terima kasih, patut syukur. Sebenarnya hakikat nasihat itu daripada Allah. Tapi oleh kerana kita ni ada sombong dalam hati kita, mentang-mentang lah yang nasihat kita tu bukan selalu datang surau. Yang nasihatkan kita tu pakai seluar kaki panjang. Seluar kaki panjang lah, lutut dia nampak kat luar. Seluar kaki panjang. Dia nasihatkan kita kata, engkau nak nasihat aku, engkau pakai seluar pendek nak nasihat aku. Ni sifat kita ni. Sebenarnya kebodohan kita tu. Itu kebodohan kita, kejahilan kita. Jangan peduli dia pakai seluar pendek, seluar panjang. Asalkan apa benda yang disampaikan tu betul, wajib kita kena akur, kena terima. Orang yang tak boleh terima nasihat ni orang yang ada takabur dalam hati dia. Dia ada sombong. Dia berasa dia lebih baik, dia lebih taat, dia lebih soleh. Dia terima dialah yang Allah terima. Dia perasan yang dialah Allah terima, orang lain Allah tak terima. Nampak tak? Sebab tu bila orang yang pada zahirnya nampak macam ahli maksiat, bila nasihatkan kita tak hargai,
kita tak peduli, kita tak pandang. Atas alasan kita apa? Dia pun tak elok nak nasihat aku. Nak tanya ni, ada tak orang yang lebih baik, yang lebih elok memberi nasihat kepada kita selama ni? Ada kan? Tapi kenapa kita tak ikut? Kenapa apabila ada orang yang macam tu nasihat kita, kita jadikan alasan, tak payahlah kau nak nasihat aku. Kau pun tak betul, kau pun tak semayang, kau nak nasihat aku. Banyak dah orang semayang, tok-tok guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah dah nasihat kita. Kenapa kita tak beramal? Kenapa kita tak ikut? Apa pula alasan kita? Apa alasan kita pula? Tadi bagi alasan tak nak ikut sebab yang nasihat tu ahli maksiat pada kita, orang jahat. Dah ramai orang soleh soleha nasihat kita, kenapa kita buat tak peduli pula? Tak peduli juga, apa alasan kita? Sama lah macam dalam bab mengaji ni. Aku bukan tak nak pergi mengaji dengan tu guru ustaz tu, dia bukan ada tauliah pun. Berlambak ustaz yang ada tauliah mengajar pun kita tak datang. Apa alasan kita? Nak tunggu malaikat turun daripada langit? Nak tunggu malaikat turun daripada langit mengajar kita, malaikat Jibril punya kuliah baru kita nak datang? Ini semua alasan. Kita ni banyak alasan. Kita gunakan otak kita ni untuk cari alasan nak lari daripada mengikut perintah Allah. Itu sebenarnya. Dia kata aku bukan tak nak mengaji kat surau tu. Ustaz yang ngajar tu bukan ada tauliah pun. Banyak ustaz yang ada tauliah pun kau tak pergi juga. Berapa orang ustaz-ustaz tu yang ada tauliah meninggal berapa ramai dah. Tak pergi-pergi pun. Nak tunggu apa sebenarnya? Alasan sebenarnya. Allah takkan maafkan kita. Allah tahu alasan kita nak lari daripada perintah Allah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang tua, orang muda pun tahu itu urusan agama. Jadi ingat bila ada orang nasihat kita, kena hargai. Jangan pandang siapa dia. Pandang diri kita. Ingat nasihat itu takkan sampai kepada telinga kita, melainkan Allah lah yang kehendak menyampaikan benda tu pada telinga kita. Cuma asbabnya melalui orang yang begini. Jangan tengok zahir ni. Dengar punya dia cakap. Kalau benda yang dicakap tu betul, kena akur, kena terima. Jangan kita jadikan alasan aku tak nak pakai lah apa kau cakap. Kau bukan baik tu nak nasihat aku. Kau pun 2 kali 5 macam aku pun nak nasihatkan aku. Salah tu, kita yang salah sebenarnya. Dia menunaikan tanggungjawab dia, mengingatkan kita. Patut kita terima kasih. Amal ma'ruf nahyun anil munkar ni, mengajak kepada kebaikan, melarang mencegah kepada kejahatan ni fardu ain. Kewajipan atas setiap individu. Bukan mengajak kebaikan, mencegah kemaksiatan ni atas kepala tok qadi, tok mufti, tok imam, pak ustaz, pak ustazah, mak ustazah. Atas semua orang wajib melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Ini contoh dalam kampung Tanjung Bidara kita. Semua orang kena bertanggungjawab mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah orang lain kepada kemaksiatan. Barulah mudah urusan agama dalam kampung kita. Kalau nak harapkan tok imam boleh, tapi berat. Tok imam matanya ada 2 biji je. Dan tok imam tu ada kala dia tidur. Kadang-kadang pergi langkawi jalan. Jadi kena pikul tanggungjawab amal ma'ruf nahi munkar ni, laki, perempuan, tua, muda, kena pikul atas bahu masing-masing. Itu perintah Allah atas kita. Cuma yang kata imam tu tadi, itu dilantik secara khusus pula oleh raja. Itu dah memang dah. Kita ni walaupun tak diwakilkan oleh kerajaan sebagai imam, mufti ke apa ke, kita ni sebenarnya dah diberi tugas oleh Allah mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia supaya meninggalkan kemaksiatan. Itu fardu ain. Oleh kerana tak faham ni lah yang kita kata, ini bukan tanggungjawab aku, ini kerja tu imam. Siapa kata kerja tu imam? Kena cegahlah kemungkaran tadi tu. Kena pakat-pakat, tolong-tolong, barulah insya-Allah mudah kita nak menegakkan, mendirikan, menghidupkan agama. Bila sama-sama bergotong royong, ta'awanu alal birri wat taqwa. Tak kira perempuan, tak kira lelaki, mana-mana ada orang jaga agama tadi. Nampak kat ujung-ujung tu ada budak-budak duduk mana tu, buat benda-benda tak elok dalam semak tu, ada orang tegur, tak boleh begini. Ni tak diam. Ini tugas imam ni. Dah berlakulah maksiat tadi.
Sebab ramai yang lepas tangan atas alasan aku bukan ada jawatan. Bukan nanti ada jawatan. Ini tanggungjawab terhadap agama Allah. Kena faham tu. Kena pakat-pakat tolong agama. Kita nampak wajib bagi tahulah imam. Imam, tadi saya jumpa benda-benda macam ni, tolong ambil tindakan lah. Tu tolonglah tu. Walaupun kita tak boleh ambil tindakan sebab kita tidak diberi kuasa. Tapi bukan bermaksud kita kena tutup mulut. Andai kata kita tahu kat Tanjung Mendara ni ada pahaman-pahaman yang sesat lagi menyesatkan. Pahaman yang boleh merosak akidah, wajib dilaporkan. Jangan diam. Bila diam maknanya kita redha dengan pahaman yang menyesatkan. Kena bagi tahu tu imam. Tu imam baru ni ada lepak-lepak dengan orang ni, ada desas-desus dengar dia orang ni cerita pasal tak payah semayang ni. Dia kata niat aja ni. Makan roti canai tak boleh, makan roti canai kena makan, tak boleh niat. Kalau semayang niat je kata dia. Orang ni kata pelik ni kena ngadu tu imam. Bagi tahu tu imam. Tu imam pula ngadu dengan Jabatan Agama Islam dan sebagainya. Bukan diam. Kalau diam makna kita bersyubhat tu. Kena bagi tahu, kena tolong agama. Dan terbentuklah pukul berapa dah? Siang lagi? Memanglah siang ni, pagi. Hujan tak dibalik Tak, ya juga Tapi yang tak boleh balik yang jalan kaki, naik kereta boleh. Kejap lagi insyaAllah 10-15 minit lagi lah. Dia tak ada ngaji lama-lama, nanti jemu. Ngaji sikit-sikit, seronok-seronok. Kemudian terbentuklah. Jadi sekarang ni faham dah apa Islam, apa iman. Jadi kita boleh buat kesimpulan dekat sini, tidak semestinya orang yang Islam pada zahirnya itu adalah orang yang beriman dengan Allah. Faham tak? Sebab Islam tu benda lain, iman tu benda lain. Boleh faham ke tidak ni? Takut salah faham tuan-tuan. Benda ni penting untuk faham. Bila salah faham, kita akan jadi begini. Contoh, aku ni orang beriman. Sebab apa? Aku solat. Padahal dia tadi, yang solat tadi, memiliki pelbagai keraguan dengan Allah. Hatinya ragu dengan Allah, hatinya ragu dengan Quran, hatinya ragu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia solat. Dia mengaku yang dia ni orang beriman. Sebab apa? Solat. Nampak tak? Sebenarnya solat tadi bukan iman. Solat tadi namanya Islam. Iman ni pegangan kepercayaan yang yakin, yang betul terhadap Allah, terhadap Rasul, memiliki akidah yang betul terhadap Allah Rasul. Ini baru panggil beriman. Sebab tu ada satu golongan yang beriman tetapi dia tidak menegakkan Islam dalam hidup dia. Apa maksud? Dia memiliki pegangan yang betul terhadap Allah, memiliki keyakinan yang betul terhadap Rasul, Quran, isi kandung Quran, tetapi dia tidak mendirikan solat, dia tidak berpuasa, dia dedahkan aurat, dia berjudi, dia berzina, tapi dia beriman. Jadi golongan yang beriman yang macam ni memiliki pegangan yang betul dalam hati terhadap Allah, terhadap Rasul hari kiamat, tetapi tidak melaksanakan tuntutan Allah atas dunia. Dia tak semayang, dia berjudi dan sebagainya. Yang Allah haramkan dia buat, yang Allah suruh dia tak nak buat. Dipanggil mukmin, orang yang beriman, asi yang maksiat. Dia mukmin yang melakukan maksiat. Kalau seandainya dia mati dalam keadaan begitu, tidak sempat kembali, tak sempat bertaubat kepada Allah, maka dia tak boleh nak masuk dalam syurga, kecuali dia akan kena bakar dulu dalam neraka sebab nak cuci dosa-dosa dia. Kerana atas dunia dulu dia tak semayang, dia berjudi, dia berzina, minum arak, isap dadah dan sebagainya. Dia kena azab dulu. Mengikut janji Allah, dia kena azab dulu. Selepas daripada bersih dosa-dosa dia sebab tak melaksanakan tuntutan Islam, maka dah bersih daripada tu, tak tahulah berapa ribu-ribu tahun duduk dalam neraka tu, besok akhirnya dikeluarkan dan duduk dalam syurga kekal selama-lamanya, tak dikeluarkan dah sampai bila-bila. Itu orang mukmin tadi tu. Adapun orang yang zahirnya Islam, zahirnya sembahyang dah, puasa, haji, umrah dah, tiba-tiba dalam hatinya bukan percaya sungguh dengan Allah tu. Ada benda yang dipertikaikan, ada benda yang dia tak setuju dengan Tuhan. Ada hukum hakam Allah yang dia tak setuju. Ada hukum hakam Allah yang dia tak setuju. Maka orang yang macam ni zahirnya Islam tadi, mati-mati sahaja kafir dah, kekal neraka selama-lamanya, walaupun pada zahirnya sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya.
Faham tak? Sebab tu nak kena faham benda ni tuan-tuan. Sebab tak nak kita masuk dalam golongan tadi. Aku ni orang beriman, aku semayang, padahal dalam hatinya mempertikaikan Quran, mempertikaikan Nabi. Nampak tak? Jadi betulkan kepahaman kita. Betul kan? Banyak orang salah faham ni. Bila sebut Islam, beriman dah. Belum tentu lagi. Sebab iman benda lain, Islam benda lain. Dah yang kita nak jadinya bagaimana? Yang nak jadinya Muslim yang sempurna. Dengan makna apa? Zahirnya membuat segala yang disuruh oleh Allah dengan betul, meninggalkan segala yang Allah larang dengan sempurna zahir dan batin. Kemudian memiliki hati pegangan yang betul terhadap Allah. Ini yang kita nak. Sebab tu yang Islam ni pun kita kena belajar ambil tahu, yang iman ni pun kena belajar ambil tahu. Barulah kita boleh gabungkan dua benda ni dalam diri kita. Barulah kita jadi orang Muslim yang sempurna, orang mukmin yang sempurna. Besok bila mati tidak mudah-mudahan tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Atas dunia dah buat apa yang Allah suruh, dah tinggalkan apa yang Allah larang dengan sempurna. Kemudian hatinya pula memiliki pegangan akidah yang betul terhadap Allah, terhadap Rasul Al-Quran dan sebagainya. Maka masuklah syurga tanpa singgah kepada neraka tu. Itu yang kita nak. Oleh kerana salah faham ni lah kita banyak tak peduli. Kadang suka-suka petikai-tikai, mengejek-ngejek ayat-ayat Allah, tapi mengaku aku orang Islam, aku semayang. Tu yang kita tak nak. Sebab salah faham lah tu. Sebab salah faham. Bila salah faham, merosakkan ibadat kita. Yang naknya mendirikan Islam dan memiliki iman yang betul. Itu baru selamat. Itu baru insya-Allah selamat. Dan terbentuklah iman itu atas 6 asas atau 6 tunjang yang dinamakan dia dengan rukun iman. Yang pertama daripada 6 rukun iman, percayakan Allah Ta'ala. Percaya dengan makna yakin sungguh-sungguh, yang mana Allah ni Tuhan, tidak ada yang lain. Bila sebut Allah Tuhan, apa sifat-sifat Tuhan? Ini yang disuruh belajar supaya kita tahu. Bila kata Allah tu Tuhan, bila kita mengaku yang Allah tu Tuhan, mestilah kita kena tahu apakah sifat bagi zat Tuhan tu. Tuhan itu zat, apa sifat-sifat yang mesti ada pada Allah tu. Kenapa dia tu dipanggil Tuhan? Apa perbezaan zatnya dengan zat kita? Apa perbezaan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat kita? Jadi kita kena tahu. Paling tidak faham untuk diri sendiri. Jadi mengaji fardu ain ni maksudnya nak melepaskan tengkuk sendiri. Itu fardu ain. Bukan nak mengajar orang lain. Kita belajar untuk kefahaman kita sendiri. Makna bila sebut Allah, kita gerti, kita tahu, kita faham. Tapi kalau orang suruh huraikan, kita tak boleh, kita tak mampu. Itu fardu ain untuk lepaskan diri kita. Kalau orang ajak kita percaya ada Tuhan selain Allah, kita akan tolak. Kalau orang mengajak kita supaya mempercayai Tuhan itu seperti makhluk, kita akan tolak. Sebab kita dah ada kefahaman. Walaupun kita tak boleh nak huraikan kenapa dan mengapa. Sebab tu bila kita ulang-ulang datang mengaji, ulang-ulang datang mendengar, kita akan dengar benda yang sama ulang-ulang, lama-lama kita faham lah. Cuma kalau orang suruh cerita balik, cuba kau cerita balik tadi dengarnya, hari ni kau belajar bab ilmu Tuhan, sifat ilmu Allah, siap dengan dalil, bukti, dalil akli, dalil nakli, semua dah ulang dah. Cuba kau terangkan sikit kat aku. Dia kata, aku minta maaf lah, aku tak boleh nak terangkan kau, tapi untuk aku faham lah. Itu fardu ain. Kalau boleh, kalau faham untuk diri sendiri, boleh tolong terang kepada orang lain, itu fardu kifayah hukum dia. Itu fardu kifayah, itu terbaik lah kalau dapat macam tu. Ni tak, paling tidak untuk diri kita sendiri lah. Ada kata ada pahaman-pahaman Wahabi datang masuk dalam kampung kita ni, kita boleh tolak, kita boleh sepak jauh-jauh. Faham tak? Ada Wahabi masuk kampung ni? Tak tahu? Belajar ni. Belajar ni esok baru tahu. Bukan Wahabi je, yang lain-lain pun boleh kesan. Untuk kita nak mengesan fahaman yang selain daripada ahli sunnah wal jamaah, kena belajar ni dulu. Bila faham yang ni, dengan sendiri kita boleh bezakan yang lain daripada kita. Kalau yang ni pun kita tak tahu, yang ni pun kita tak faham, macam mana kita nak membezakan yang lain-lain? Nampak tak? Kena mengaji yang ni, faham betul-betul.
Baru kita belajar akidah sifat 20, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan sendiri kita boleh bezakan yang Mu'tazilah Qadariyahnya bagaimana, Mu'tazilah Jabariyahnya bagaimana, Mu'attilahnya bagaimana, Mujassimahnya bagaimana, pahaman Wahabiyahnya macam mana. Belajar ni dulu baru boleh beza. Kalau kita sendiri tak ada asas akidah yang betul, macam mana kita nak membezakan yang datang pada kita tu pahaman yang selain daripada yang betul? Bak tukang kita buka YouTube, tak disebut nanti kan kena ni dia cemburu sikit. TikTok ni dia cemburu macam madu. Macam orang ada bini dua macam tu. Cenderung kat sini yang tu mengajuk, ni mengajuk ada yang sama ni, tak kali sebut. Bayang betul dia tengok. Jadi tengok dalam media tu tot tu Jadi macam mana kita nak bezakan, oh ini bukan akidah ahli sunnah ni, aku tak boleh ikut. Macam mana kita nak beza macam tu kalau kita sendiri tak ada asas? Kata kita sendiri tak ada asas, macam mana kita nak nolak pahaman yang lain? Sebab tu ada di kalangan kita yang boleh terima Tuhan tu turun naik langit, Tuhan tu berada di langit bagian, Tuhan tu boleh kalau nak turun dalam bumi, boleh terima dia akal. Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa boleh terima pahaman-pahaman yang macam tu? Kerana kita sendiri tak tahu pahaman yang benarnya bagaimana. Dulu tuan-tuan, seingat saya lah, zaman mak saya, nenek-nenek saya dulu, sifat 20 ni tak tinggal. Mana masjid, mana surau mesti ada ilmu sifat 20. Mana-mana. Sekarang tak semua masjid, tak semua surau ada belajar sifat 20. Di antaranya sebabnya dah terpengaruh, dah terpedaya dengan pahaman-pahaman baru yang kemudian masuk, yang konon-kononnya sifat 20 ni tak ada dasar, tak ada asas, lalu ditinggalkan. Tak perlu nak belajar sifat 20. Kadang masjid tersegam indah, juta-juta, tapi pengajian tauhid tak ada. Allah malam je dah. Jadi jangan kita terpedaya macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu asal, macam mana dia nak tolak. Kalau kita tak tahu beras tu bagaimana, macam mana nak asingkan daripada jelantah, daripada padi. Orang yang boleh asing itu sebab dia ada ilmu. Yang ni beras namanya, ni padi, yang ni nak kena buat nanak, yang ni nak kena buang. Ni kalau kita sendiri tak tahu, nanak sekali lah dengan padi-padi tu, makan tercekik je, pergi hospital. Itu ibaratnya. Kita kena ngaji dulu. Ni zaman sekarang ni, benda ada kat tangan kita. Makna bila-bila saja kita boleh terdedah dengan pahaman yang sesat yang datang kepada kita. Kalau kita ada ilmu, kita boleh tapis, kita boleh tolak. Oh ni lain ni pelik ni, aku tak boleh terima pahaman ni sebab bercanggah dengan apa yang aku belajar. Tapi kalau kita kosong, kita sendiri kosong, kita pun tak tahu akidah ahli sunnah wal jamaah tu bagaimana, apa sifat yang layak dan yang tak layak dengan Allah, bagaimana kita nak tapis? Nak tapis macam mana? Ini yang berlaku sekarang ni dalam masyarakat kita. Jadi belajarlah tuan-tuan dan puan, belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita. Jangan kita semata-mata doa nak minta Allah pelihara iman kita, tapi kita sendiri tak ada usaha. Jangan jadi pahaman yang minta pada Allah tapi tak usaha. Nak minta hidup dengan iman, mati dengan iman, kena usaha belajar. Fahamkan betul-betul. Sampai dah pahaman ni dekat masjid tanah kat kampung kita, banyak dah pahaman ni tuan-tuan. Saya ada perhati, saya ada dengar, saya ada tengok. Dah mula dah duk mengajak manusia tinggalkan sifat 20. Sampai dah ada dah kat masjid tanah ni, banyak dah. Tapi orang yang datang belajar sebab dia tak tahu, dia kata tak ada salah pun. Apa yang salahnya? Macam mana kita nak membeza yang salah yang betul kalau kita sendiri tak ada ilmu? Macam mana? Kadang bila tanya kenapa pergi duk tadah kitab dengan dia, kenapa pergi mengaji dengan dia, dia kata elok je, tak ada salah pun. Macam mana kita nak membezakan yang salah kalau kita sendiri tak faham? Itulah dia fitnah, itulah bahayanya jahil ni tuan-tuan. Benda ni akan bawa balik sampai akhirat besok, masalah cerita dia. Kalau kita hidup di sini, mati di sini, tak ada bawa sampai cerita akhirat besok, tak ada masalah, ikutlah pahaman apa pun. Ni masalahnya kita ni beriman, dah mati besok dibangkitkan balik akan dipersoalkan. Kalau betul akidahnya selamat, kalau salah akidahnya kekal dalam neraka selama-lama. Jadi tak boleh sebarang kita nak percaya tuan-tuan. Tolong selamatkan diri anak bini kita khususnya. Kalau tak boleh nak tolong selamatkan kawan-kawan kita, diri kita dan ahli keluarga kita tolong.
Kita rela ke, kita nak ke besok diri kita sendiri ni Allah bakar selama-lamanya, ataupun kita rela tengok anak bini kita dibakar oleh Allah selama-lama dengan sebab memiliki akidah yang sesat? Mujur ni masjid kita, surau kita ni adakan program-program ngaji fadul ni, ngaji betul-betul, ambil peluang, bukan kena bayar pun. Korbankan masa sedikit. Setiap langkah kaki kita, penat kita, masa kita, semua tu Allah akan bayar besok. Allah akan bayar besok. Jangan kata rugi, penat, buang masa. Tak ada istilah penat, tak ada istilah rugi, tidak ada istilah buang masa kalau ibadat kita yang kita buat tu betul dan ikhlas kerana Allah. Perasaan kita semuanya dia akan diambil kira oleh Allah. Sakit-sakit, lengoh-lengoh, semua Allah kira, tuan-tuan. Allah akan balas besok. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita akan dapat tengok di hari kiamat besok, sekecil mana, sehalus mana pun kebaikan yang kita buat atas dunia ni, asalkan ikhlas, kita akan dapat tengok makna ganjaran pahalanya nanti daripada Allah di hari kiamat besok. Jadi jangan kita rasa buang masa lah. 2-3 jam, 2 jam, 3 jam duduk dalam majlis ilmu buang masa. Tak ada istilah buang masa. Sebab apa? Semuanya akan dibayar oleh Allah. Allah tak mensia-siakan pengorbanan hamba-Nya yang sudi nak melakukan ibadat. Allah tak jemu nak membalas dengan pahala yang berlipat kali ganda selagi hamba-Nya sudi nak melakukan ibadat. Tapi kalau kita yang terlebih dahulu jemu untuk beribadat, Allah pun tak akan memberi kebajikan kepada diri kita. Tapi selagi hamba-Nya rela, sudi nak buat, Allah akan balas dengan berlipat kali ganda dengan apa yang kita korbankan. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau dah nada ni macam tu, tanda ni nak berhenti dah. Wallahu a'lam. Jadi dah tuan ni, sebelah dah ni kan nak masak lagi, nak pergi pasau lagi. Jadilah sikit-sikit. Mudah-mudahan Allah terima kuliah kita ni yang tidak seadanya yang disampaikan oleh orang yang serba kejahilan ni. Saya bukan ahli tuan, saya minta ampun maaf banyak-banyak lah. Kalau tak terang, tak nyata, tak jelas, tak sampai apa yang tuan-tuan nak, saya minta maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billah illa aliyyil azim. Saya bukan tu tuan-tuan, minta maaf lah, tolonglah. Bukan tu orang biasa. Sama, bahkan yang ada kat sini ada orang yang mengaji lama, dulu ngaji, dulu jumpa iman Islam daripada saya lagi. Allah. Jadi kita datang ni nak panah-panah enjin gitulah, nak peringat-peringat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampun maafkan kita semua dosa kesalahan kita, ibu bapa kita, anak isteri kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita daripada terikut, terpedaya, terpesona dengan fahaman-fahaman yang merosakkan agama, merosakkan akidah. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk senantiasa sabar, istiqamah di dalam mengharungi pelbagai halangan, dugaan, cabaran untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan semuanya kita direzekikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan dikekalkan nikmat iman Islam oleh Allah taala, hidup kita dengan Islam, mati kita dalam Islam dengan iman yang sempurna, dibangkitkan nanti bersama-sama para nabi, para rasul, para orang-orang bertakwa, orang soleh, orang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita yang tidak sempurna ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat kasih sayang dan redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qudri untha wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala sayyidina. InsyaAllah. Jaman makan pula makan. La haula. Oh, tak apa Pakcik, tak apa Pakcik. InsyaAllah. Tak kena tarik. Jemput Pakcik, jemput. Santapan jasmani pula. Jasmani pula. Tadi tambah rohani. Tadi rohani. Ini jasmani pula. Allah.
Yang kasih tidur Mana? Saya